Apakah jiwa berakal itu? Ataupun apakah roh insani itu? Apakah jiwa insani itu? Okay. Jauhar, yakni jiwa berakal itu ialah ketua segala roh dan raja segala kekuatan. Dia masuk dalam badan kita, dia jadi pemerintah. Yang tangan, kaki, mata semua ni dia punya pekerja-pekerja. Semua berkhidmat kepadanya dan menjunjung perintahnya. Jauhar ini tidak lain selain jiwa yang berakal. An-nafsul an-natiqah, yang diberikan dengan pelbagai nama. Kita sebut akal lah. Dalam bahasa kampung kita sebut akal, senang faham. Tapi ada banyak nama. Ahli falsafah dia katakan jiwa berakal ni sebagai jiwa berakal. Al-Quran sebut an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu kan, dalam keadaan diredai. Dan roh urusan, ar-ruhul amar. Ahli tasawuf menamakannya kalbu. Beza nama tapi pengertian dia sama. Jadi nak mudah fikiran kita sebut akal sajalah. Yang jiwa insani tadi, nama dia banyak, nak mudah kita sebut akal. Sebenarnya semua kita ni ada ilmu laduni, tapi disebabkan ilmu laduni kita tu tak sampai satu tahap, tak sampai satu standard, kita pun dikatakan tidak berilmu laduni. Ulama-ulama, ahli wali-wali, dia sampai standard tu baru kita kata tu ilmu laduni. Contoh, kuatlah. Semua kita ni kuat. Kalau ada orang kata dia tu tak ada kuat, bila tak ada kuat mati. Budak kecil pun ada kuat. Paling kurang dia boleh gerak tangan dah. Kuat dah tu. Kita semua kuat. Tapi kenapa orang tak panggil kita orang kuat? Semua ada kekuatan, tapi orang tak panggil kita orang kuat. Sebab kita tak sampai satu standard. Biasa orang kuat ni dia boleh angkat 100 pound ke 200 pound. Oh, dia tu kuat. Kita angkat baru 50 pound. Padahal kuat dah tu, tapi tak sampai satu standard tu. Orang kata kita tak kuat, padahal semua kuat. Ilmu laduni pun sama. Kita semua ada ilmu ilham ni, ilham semua dapat. Tapi sebab kita dapat tu sikit sangat, jadi kita ni tak termasuk orang kata orang berilmu laduni. Contoh lagi, macam budak-budak belajar di sekolah. Ada budak dia periksa dapat DE, sentiasa DE, kadang-kadang dapat C. Pandai tak budak ni? Dia ada kepandaian. Yang tak ada kepandaian, orang mati. Jasad mati. Roh tu tak mati, jasad mati, tak ada kepandaian. Budak yang periksa duk dapat DE, dia pandai. Tapi kita tak iktiraf dia orang pandai. Begitu juga budak yang periksa dia dapat CD, kadang-kadang B, kadang-kadang dapat E. Biasanya CD. Dia ada kepandaian, tapi kita tak tahu anak dia tu pandai tak. Yang kita kata pandai budak yang duk dapat A. Periksa A, kadang-kadang dapat B. Kita pun kata, oh, anak Pak Adi ni pandai. Pasal apa pandai? Periksa dapat A je, jarang-jarang dapat B. Padahal budak yang dapat DE tadi pandai juga. Bukan tak pandai, dia pandai juga. Tapi kita tak iktiraf dia orang pandai sebab dia tak sampai satu had tu. Sama dengan ilmu laduni, semua orang ada ilham, dapat ilham. Tapi kita tak sampai satu peringkat yang orang kata, ui, Tok Syekh tu ada ilmu laduni. Kita tak sampai peringkat tu. Sebab apa? Baiduri hati kita ni banyak kotor sangat. Bukan tak dapat langsung. Kalau baiduri tadi dia masuk dalam selut, kita letak pun di sini, dia tangkap juga sikit-sikit, tapi tak banyak lah dia tangkap. Tak cantik lah. Yang orang dapat ilmu laduni tadi, dia tu bersih dia banyak. Bila bersih banyak, kita pun kata ni dapat ilmu laduni. Macam darah tinggi 120, 80 bacaan. Ada darah tinggi tak dia ni? Tak ada. Padahal darah tinggi dah tu. Dia kalau kosong-kosong barulah tak ada tinggi kan. Bila cek dengan doktor, berapa? 125 atas. Darah tinggi ke? Dah. Padahal tinggi dah tu. Cek lagi 130, darah tinggi ke? Dah. Bila cek lagi sekali 150. Pak cik dah ada darah tinggi dah ni. Jadi kontrol lah sikit makan. Jangan duk marah-marah sangat. Sebab dah sampai standard dia 150, baru dikatakan dia ni ada penyakit darah tinggi. Padahal kita semua ada darah tinggi. Kalau kita tak ada darah tinggi, maksud dia kosong-kosong.
Bila kosong-kosong mati kan, dia tak ada darah langsung. Jadi ilmu laduni ni semua kita ada dapat, tapi sebab sikit sangat kita dapat tu tak boleh nak dikatakan kita ada ilmu laduni. Biasanya ulama-ulama, wali-wali. Apakah roh haiwani? Tadi roh insani, akal. Roh haiwani ni dia ada pada semua binatang. Roh ni dia tak terima ilmu, dia juga tak terima hukum. Dia tak kena apa-apa naik haji ke, kena puasa ke, nak kena semayang, kena mengaji Quran ke, tak kena. Kalau tidak jenuh kan. Kita naik haji saja pun dah ramai ni. Ni nak tambah dengan kambing, dengan ayam, dengan buruh hendak, semua kena pergi naik haji. Penuh, tak boleh kita nak buat haji, ramai sangat. Jadi haiwan-haiwan dia tak ada roh insani, roh haiwani. Roh haiwani ni dia tak kena apa-apa hukum. Roh haiwani ni dia tidak menerima ilmu dan tak tahu hak-hak pencipta alam. Ia adalah khadam yang terikat. Ia mati bersama matinya badan. Kalau roh insani tu dia tak mati. Jadi kita tengok roh ni dia kebal daripada kematian. Apabila kita mati, yang dia ambil itu jiwa. Dalam Al-Quran dia kata an-nafsun, dia tak sebut ar-ruh. Bila kita mati, yang dia ambil jiwa. Masa kita tidur malam pun dia ambil jiwa. Kalau roh, dia macam itulah keadaan. Dia kebal, dia kembali kepada Tuhan. Dia kebal daripada kematian. Roh ni dia tak mati. Yang mati jiwa. Perintah dan tanggungjawab jatuh kepada roh jenis kedua, iaitu roh jiwa yang berakal, iaitu roh jiwa insani, ataupun kita sebut akal. Roh jenis kedua, yang jenis akal ni bukanlah jisim dan bukanlah arat. Dulu kita belajar jisim ni benda, sesuatu yang mengambil tempat. Contohnya batu. Batu tu dia mengambil lapang, mengambil tempat, ada kedudukan. Jisim lah. Jadi semua ni jisim lah. Laptop jisim, kitab jisim, surau jisim, semua ni jisim. Arat ni sifat-sifat dia. Contoh dia batu tadi. Batu ni bulat, yang tu arat dia. Batu ni warna merah, arat dia. Batu ni bergerigi, arat dia lah. Tu jisim, arat. Jadi roh insani tadi, dia bukan jisim, bukan arat. Dia bukan benda yang ada tempat-tempat, dia tak ambil tempat. Dan dia juga bukan arat, dia bukan ada warna, ada rupa macam mana, tak ada. Kadang-kadang orang kata roh kita ni rupa macam kita. Dia roh dia lagi hebat. Yang rupa macam kita tu belum roh lagi tu. Roh ni dia tak ada rupa. Al-Isra ayat 85. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Katakanlah, roh itu urusan roh aku, roh itu urusan Tuhanku. Surah Al-Fajr 27-28. Ini jiwa yang tenang tadi, mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Sebelum orang kata daripada Tuhan kita datang, kepada Tuhan kita kembali. Yang kembali itu apa? Kita tak tahu kan, sebab kita tak belajar, kita tak tahu. Dia tu dah mati dah, daripada Tuhan kita datang, daripada Tuhan kita kembali. Dia badan dia di situ lah, masa bila dia kembali ke Tuhan. Yang kembali kepada Tuhan tu yang roh insani tadi tu. Yang jasad tadi dia tak kembali di situ lah. Urusan Allah Ta'ala bukanlah berupa jisim dan bukan pula berupa arat. Malah ia adalah suatu kekuatan ilahiyah seperti akal yang awal, al-akhalul awal, luh dan qalam. Ini akal awal, luh dan qalam ni kita tinggal dulu perbincangan dia panjang, lambat. Roh dan kalbu adalah daripada jauhar-jauhar itu, al-jauharul mufradah. Dia ni bukan benda. Roh ni dia tak rosak. Bila kita sakit, roh yang betul-betul roh tu dia tak rosak. Jiwa boleh rosak, roh dia tak rosak. Dia tidak layu, tidak binasa dan tidak mati. Kita kata dia tu mati dah, roh dia dicabut Tuhan lah. Dia roh macam tu lah keadaan dia. Yang dicabut tu jiwa.
Cuma kebiasaan kita sebut roh. Roh dia sampai kat kerongkong dah. Itu bukan roh. Roh dia bukan ada tempat. Kalau suruh tunjukkan, di manakah roh? Dekat badan kamu. Kita tunjuk di kepala ke, di kaki ke, di perut ke, semua tak kena. Dia tak terpengaruh dengan tempat. Bahkan ia terpisah daripada badan dan menantikan perkembalian pada hari kiamat. Roh yang berakal itu, ar-ruhun natiq, bukanlah jisim atau arad. Malah ia adalah jauhar yang tabit lagi kekal. Al-Hijr ayat 29 dan As-Sad ayat 32. Kata Tuhan, dan aku tiupkan padanya roh daripadaku. Bila kata roh ni daripada Tuhan, sebab Tuhan tu dia bukan jisim, bukan arad. Jadi bila kata roh ni daripada Tuhan, Tuhan iktiraf roh tu daripada dia sendiri. Jadi roh tu pun bukan jisim, bukan arad. Apabila roh ini dihubungkan kepada Allah Ta'ala, kepada diri dia, tentulah ia bukan jisim, bukan arad. Sebab jisim dan arad ni makhluk. Jisim tingkat rendah, arad pun tingkat rendah. Yang segala benda-benda berjisim ni lah, semua rendah. Yang warna merah, yang besar, yang kecil, yang bulat, apa-apa saja bentuk. Yang arad lah, yang sifat, semua rendah. Jadi roh dia tak terpengaruh dengan jisim, tak terpengaruh dengan arad. Dia ni daripada Tuhan. Sebab itu dia bukan jisim, bukan arad. Sedangkan arad tidak kekal selepas hilang jauhar. Kalau batu tadi dah pecah, dah musnah, dia punya bentuk pun habis, dia punya warna pun habis. Kita hancurkan batu tadi kan, warna merah dia pun habis, dia bergerigi dia pun habis. Sebab semua jadi debu lah. Jadi arad ni dia tak kekal. Kalau kita kata roh ni arad lah, arad dia tak kekal, sedangkan roh dia kekal. Manakala jisim menerima peleburan, jisim batu-batu, diri kita, dunia ni, dia semua boleh musnah. Oleh itu roh ialah jauharul farq. Jisim pun bukan, arad pun bukan, roh ni dia jenis jauharul farq. Jauhar al-farq al-kamil, sempurna, hidup dengan zatnya. Baik dan buruknya agama adalah datang daripadanya. Manakala roh tabi'i dan haiwani dan kekuatan-kekuatan badaniah seluruhnya adalah tenteranya. Jauhar ini tahu tentang malaikat dan syaitan tanpa perlu melihat peribadi-peribadi mereka. Imam Ghazali nak cerita, sebelum kita punya roh ni masuk ke dalam badan kita, kita ni dah kenal macam-macam benda. Bahkan kita dah kenal Tuhan dengan sekenal-kenalnya, setakat mana yang diizinkan Tuhan. Dah tahu lah. Apabila kita ni dimasukkan ke dalam badan kita, jadi manusia ni, kita jadi lupa. Asal-asal dulu kita kenal kan, Tuhan tanya, kamu mengaku tak aku ni Tuhan kamu? Dia kata bahkan, roh-roh tadi jawab dah, bahkan dah kenal dah. Bila masuk dalam badan ni, jadi lupa. Sekarang ni kita nak tarik balik benda yang kita dah lupa. Dulu kita pandai, bila masuk dalam badan kita jadi bayi, lepas tu kita besar sampai sekarang ni kita lupa. Padahal benda tu Allah dah bagi tahu kat kita lama dah dulu. Sekarang ni nak dapatkan balik benda-benda tu.